Assalamualaikum. Okey, sekarang ni saya berada di kawasan Taman Mawai. Di sini biasanya ada masalah peparitan yang selalu dikatakan bahagian yang paling cepat naik air. Dan memang target untuk orang-orang di sini turunnya hujan mengakibatkan di kawasan ini akan dipenuhi air secepat mungkin. Mengakibatkan di kedai-kedai ini terlalu rendah dan di sana juga adalah sungai. Mengakibatkan dia senang untuk naik air dan puncanya jadinya banjir. Jika dilihat di kawasan ini semua, sistem peparitan ini puncanya berhubung dengan air sungai dan bila terjadinya hujan lebat dia akan automatically naik dan mengalir di sini di bahagian peparitan Taman Mawai ini dan dia akan menjadikan dia lebih cepat banjir dan berlakunya masalah peparitan ini juga dia tiada peparitan yang paling tiada penghujung. Saya Anwar Hussein bin Eski Kamal. Boleh terangkan tak bagaimana terjadi banjir di kawasan ini? Okey, berkenaan dengan banjir kan kawasan sini. Sistem peparitan memang ada masalah jugalah kan. Pasal saya mungkin dah menagih sini dah lama. Dah hampir masuk 18 tahun. Tapi masalahnya kita tahun lepas tak kena banjir 2020, tapi 2020 kita kena 2 kali. 2021. Dia kena hari raya apa 2 hari bulan dengan 10 hari bulan. Tapi 2 hari bulan tu tak banyak sangat. Tapi 10 hari bulan tu memang banyaklah. Pasal saya dengar cerita pun saya dengar daripada kita di sini kita dengar daripada orang-orang cakap hujan ni memang menyeluruh. Semua kawasan Johor semua memang hujan. Memang kebetulan pula pada benda-benda yang tak pernah tak pernah banjir macam Pengerang semua kan. Memang banjir. Memang pasal apa? Hujan terlampau kuat. Ini hujan semua kuasa Tuhan kan. Tapi sistem problem banjir peparitan masalah sebenarnya berpunca daripada kelapa sawit. Pasal bila air kebun-kebun sawit tu kan, air biasa turun overall memang turun. Bila turun atas dia sekat dekat situ bila melimpah je jalan tu memang confirm banjir. Selama ni yang orang keluar-keluarkan disebabkan air sungai tu salah lah. Mungkin boleh jadi juga. Tapi pasal kita tahu, kalau kita tahu tempat ni memang ramai orang cakap macam-macamnya pendapat. Pasal kita pengalaman kita ni memang air sungai pun memang banyak juga. Tapi kalau kita tahu tempat kita nak banjir, satu je poin kita. Air melimpah daripada kelapa sawit confirm banjir. Kalau pasang dia tak kena. Pasang tak kena. Kalau kotor tinggi pasang apa semua ini tak kena. Selepas tu mungkin teruk baru kita kena lah kan. Kalau bercampur hujan dia baru kena. Okey, apa pandangan Haji untuk perbaikan atau naik tarakan di kawasan ini supaya tak berlaku dia jadi punca banjir? Yalah, tapi insyaAllah rasa pandangan saya ni punca banjir ni punca hujan menyeluruh. Tapi kalau kita sekarang kata nak mengatasi banjir, satu Malaysia kita banjir. Kuala Lumpur tanah tinggi pun banjir. Ini semua kuasa Tuhan kan. Tapi kalau sepatutnya buat kajian, sepatutnya kalau pandangan saya, sepatutnya kerajaan negeri ke majlis daerah ke apa-apa patut ambil tindakan sistem kelapa sawit ni. Puncanya air sama kebun sawit di dalam tu. Mungkin sana ada keputusan air bekalan untuk keluar kan. Baru-baru ni masa saya ikut ketua bagian saya tu, Tuan Abdul Azman kan, masa PM ada temu lawatan, kita bercakap juga masalah tu. PM memerlukan untuk ambil tindakan dengan segera. Hanya mengatasi banjir ni kalau boleh secepat mungkin dia akan mandu pada dari parlimen tu kan. Kita pun akan bagi tahu juga, tapi itulah kalau boleh elakkan banjir kan lagi bagus. Buat yang terbaik. Kajian rasanya kajian kena menyeluruh lah. Kita ni bukan tahu sangat benda-benda ni. Orang atasan lagi tahu. Jangan buat masa lagi setiap tahun banjir. Benda yang sama juga tahu. Benda macam pendaftaran ni pun banyak masalah. Kita dah duduk taman banjir. Benda tu dah tahu awal dah ada rekod. Apasal sekali setiap kali banjir nak ambil data lagi. Itu pun masa. Kita dah memang penunggu sini. Tak payahlah buat benda-benda macam tu. Benda membingungkan. Kita zaman dah canggih sangat. Tekan komputer je dah tahu keluar nama semua kan. Senang. Bila kita tak boleh daftar tu masalah juga. Saya pernah dulu 18 tahun sini. Baru-baru ni saya tak boleh daftar.
Dia kata tak kau kena tidur sana. Dan tentu time COVID, takkan saya nak tidur sana pula. Saya nak jaga kedai ke, nak duduk sana. Saya ada 2 kedai, bukan 1 kedai. Bila macam tu, sistem ni dah zaman dah moden sangat. Ikut yang semasa, jangan ikut yang kuno sangat. Kita harap pejabat daerah, MDKT, JKM, buat kerja yang terbaik lah. Jangan buat kerja yang sama je, ulang balik masalah tu, masalah ni. Kita dah tahu setiap tahun, hujung tahun banjir. Bersedialah awak, takkan baru nak kelang kabut lagi, itu lagi, ni lagi. Lepas tu baru-baru ni, masalah pusat pemidang. Dia macam lembu tau, dia tenang kita orang muda, orang taman ni semua tau. Dia pergi dewan sini tak boleh, pergi dewan sana tak boleh, pergi dewan sana. Macam mana? Orang marah lah, orang frust tau. Jangan buat macam tu, benda banjir. Kita bersedia awal. PM pun dah malukan, kita bersedia awal. Jangan jadikan politik lah benda ni kan. Jangan contoh kata kerajaan baru merintah, jangan jadi sahabatkan, tak payah, tak perlu macam tu. Buat yang terbaik. Okey, itulah pandangan saya. Bukan saya marah. Saya pengalaman lama sini 18 tahun, benda yang sama juga berubah. Tak ada berubah apa-apa pun. Maknanya orang atasan lagi tinggi-tinggi saja buat kajian. Punca banjir mana? Parit ke, sungai ke, ataupun dalam kebun kelapa sawit ke, itu saja. Pasal bila banjir itu saya nampak pasal apa, saya boleh cakap garanti daripada kelapa sawit. Bila banjir je, daun-daun semua akan bersepak kat sini. Memang pokok-pokok, daun-daun sawit memang berkeliaran sini. Memang banyak. Itulah memang, kita boleh tahu memang daripada situ je lah. Okey, itu je lah, kita boleh kongsi yang untuk adik yang buat yang terbaik lah, insyaAllah. Sistem peparitan semula jadi dan buatan sedia ada yang tidak mampu menampung aliran air hujan, tambah lagi taburan hujan yang begitu tinggi di kelima-lima daerah kawasan Pulau Pinang yang menyebabkan banyak kawasan ditenggelami air. Kadar taburan hujan yang direkodkan menunjukkan seberang Perai Utara mencatatkan paras tertinggi iaitu 372 mm diikuti seberang Perai Tengah. Sistem peparitan yang gagal diselenggara mengikut jadual menjadi punca musibah banjir dan lokang tersumbat di kawasan Batu Wet. Hal ini yang menyebabkan sistem peparitan di kawasan berkenaan tidak terancang kerana kawasan itu masih dalam pembangunan sejak 20 tahun lalu. Pembangunan jalan ini merangkumi pembangunan untuk perumahan, perindustrian dan pembinaan infrastruktur. Bagaimanapun, kesan daripada pembangunan ini juga telah menjadi salah satu punca mengakibatkan berlakunya banjir seperti mana yang kita dapat lihat dalam video yang dipaparkan. Oleh itu, kurangnya penilaian oleh pihak berkuasa berkaitan menyebabkan tiada budaya penyelenggaraan yang baik bukan sahaja di tapak pembinaan tetapi juga terhadap sistem peparitan bandaraya secara amnya. Masalah ini sekaligus memberi kesan terhadap masyarakat setempat untuk melakukan aktiviti sehari-hari. Assalamualaikum Cik Siti. Terima kasih kerana sudi memberi sedikit waktu untuk saya menemu ramah Cik Siti secara di atas talian oleh kerana negara kita sekarang menghadapi wabak COVID-19. Oleh itu saya terpaksa menemu ramah Cik Siti secara di atas talian. So tanpa kita melengahkan masa, saya ada 2 pertanyaan kepada Cik Siti tentang sistem peparitan yang berlaku di kawasan Cik Siti. Okey. Soalan saya yang pertama, apakah pandangan Cik Siti tentang isu sistem peparitan di kawasan Batu Wet? Okey. Sebelum tu terima kasih Arif dah jemput saya sebagai penemu bual pada hari ini. Sebelum tu memang awalnya memang tak bagi saya sebagai penduduk tetap di Batu Wet ni memang tak berpuas hati dah dengan penyelenggaraan yang dilakukan sebab banyak kesan boleh akibat hasilnya daripada penyelenggaraan tersebut. So seperti mana kita nampak, contohnya sistem memang tak teratur dan menyebabkan penduduk seharian ni mengalami menyukarkan untuk penduduk ni melakukan aktiviti seharian dia. Contohnya macam jalan berlubang tu masalah, kalau macam kita emergency tak ada bawa kita laju macam itulah. Kalau menurut saya memang tak puas hatilah sebab banyak kesan tinggi. Okey, terima kasih untuk jawapan
yang dikemukakan oleh Cik Siti. Okey, soalan yang kedua, apakah pandangan Cik Siti ataupun langkah yang paling efektif yang pihak berkuasa perlu mempertengahkan lagi tentang isu sistem pembaritan di kawasan Butterworth? Okey, untuk soalan ni menurut saya pihak berkuasa tu perlu mainkan peranan penting lah dalam dia tengok kadar pembangunan, terutamanya dia kena mengawalkan kadar pembangunan lah supaya tak terlalu tinggi, and bila dah tinggi dia akan jadi pembangunan tu dia akan jadi drop. So dia akan jadi lambat proses dia lah. Itulah kot satu langkah yang boleh kerajaan ambil sebagai langkah efektif untuk siapkan pembangunan dengan segera. Langkah kedua juga contohnya pensuasakan projek pembaritan ni dengan orang lain lah, dengan projek swasta lain ataupun dibantu oleh orang lain untuk mempercepatkan. So penyelenggaraan ni boleh buat secara berjadual, and itulah dia tak akan bebankan rakyat penduduk ni lama-lama. Itu je langkah. Okey, saya nak tanya. Saya nak tanya ni Cik Siti. Dekat kawasan Cik Siti, berapa tinggikah paras air yang naik di kawasan perumahan Cik Siti? Tinggi ataupun boleh mencapai ketinggian tayar kereta ataupun atas pada kereta, pernah tak terjadi paras air yang tinggi macam tu? Okey, untuk membalas pertanyaan tu, memanglah pernah juga berlaku ketinggian paras air tu yang boleh menyebabkan rumah saya pun pernah naik air, and mungkin itu adalah salah satu punca daripada sistem pembaritan yang memang tak terancang lah, and dia boleh jadi punca utama banjir dan paras air tinggi. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak pertanyaan saya kepada Cik Siti. So terima kasihlah kerana memberi sedikit waktu Cik Siti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ni. So terima kasih. Sama-sama. Sistem pengairan yang tidak sempurna menyebabkan air tidak sampai ke petak sawah. Akibatnya, padi menjadi rosak gara-gara tanah kering dan merekah. Masalah itu membelenggu 337 pesawah melibatkan 449 hektar padi, tanaman padi di Paya dan Jejawi dalam di Kangapelis. Dakwa pesawah, pintu air ini sudah 5 tahun rosak. Sepanjang 2 km dari pintu air terdapat beberapa parit yang turut tersumbat seperti lama tidak diselenggara. Pesawah rusing jika perkara itu berlarutan, tidak apa yang dituai musim ini. Cara dapat buat penyairan tu tak kena. Yang boleh ni dulu lepas bagi belak bawah last sekali dulu. Lepas tu yang belak yang kedua bila dah penuh. Ini dah yang depan dulu penuh. Yang belakang apa pun tak boleh apa. Jadi kira padi lah ni kira boleh menjadi ke tak? Dan hasil dia saya rasa tak ada dah. Tak ada dah. Habis tu kami apa? Siapa yang nak bantu kami? Dalam pada itu, ada pesawah yang mengambil inisiatif sendiri dengan mengepam air dari tali air yang berdekatan, namun tidak kesemua yang dapat berbuat demikian kerana pam tidak sampai dan jauh dari sumber selain meningkatkan lagi kos sedia ada. Saya habis minyak ni nak kata 200 hang kata mohon lebih mak korang tak ada. Allah pakcik 200 kaki. Pam. Kalau tak percaya jom kita pergi tengok lagi. Naik pada atas batas tu dia tinggi turun begitu. Selain mulai kat Sipuit tak payah pergi. Jauh 200 kaki. Paik 3 inci saja. Harga paik tak payah baca lah. Macam tu kita kena beli. Pam kita kena beli. Kalau kita tak beli kita tak buat kerja. Fahamkan keseluruhan sawah padi di kawasan ini adalah di bawah penyelenggaraan Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri.
Justru pesawah di kawasan terbabit yang kebanyakan bekerja sepenuh masa mengharapkan ada penyelesaian yang terbaik. Saya difahamkan memang ada usaha daripada kerajaan untuk nak extend kawasan Mada di sini ni. Jadi yang tu pun saya minta supaya Kementerian Pertanian koordinat dengan kerajaan negeri untuk disegerakan di kawasan Jawi, Repoh, Sempering ni. Dalam pada itu, pengarah GPS negeri Insinyur Esed Dr. Azhar Abdul Manap berkata pihaknya akan mengadakan lawatan ke kawasan yang terjejas dalam masa terdekat bagi mengumpulkan permasalahan dan panduan. Jelasnya, masalah pengairan turut berlaku di kedua-dua hulu dan hilir kawasan pertanian terbabit. Esko Pertanian Negeri Nur Hisham Yaakob dalam satu kenyataan turut memaklumkan pihaknya akan mencari jalan tengah bagi memastikan masalah semua pihak dapat diselesaikan secepat mungkin. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ni saya ada tempat yang selalu berlakunya banjir dan tempat yang naiknya air kat sini. Okey, so tempat-tempat ni sebabnya adalah masalah pemberitan lah, disebabkan sampah, pembuangan sampah sarap. Lepas tu iaitu kata sungai ni kecil, so orang kata senang lah naik air dan senang banjir, dan tempat ni adalah tempat yang rendah dan senang naik air. So sekarang saya akan imbas kembali banjir-banjir yang sebelum ni.
Taman Perairan Sungai Pegalan, Melaka. Di sini merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi pada waktu lapang. Taman Perairan Sungai Pegalan adalah tempat orang ramai datang untuk membuat aktiviti riadah bersama keluarga dan aktiviti bersukan. Oleh itu, terdapat beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan di kawasan itu. Dengan kondisi empangan yang kecil dan isu pempalitan, tempat itu sering berlakunya banjir besar, manakala masyarakat setempat tidak dapat untuk mengunjungi kawasan itu dan juga memberi kesan kepada penduduk kampung yang berhampiran. Kekerapan berlakunya banjir dan hakisan di tepi sungai adalah disebabkan kombinasi faktor alam semula jadi dan tindakan manusia. Kebanyakan kawasan sungai mengalami hakisan dan banjir akibat daripada perubahan geografi, kepesatan pembangunan dan kecuaian manusia itu tersendiri. Terdapat pelbagai jenis struktur yang digunakan sebagai langkah pencegahan atau pengawalan hakisan dan banjir semakin serius dewasa ini. Perkara yang perlu diambil kira ke atas struktur tersebut ialah dari aspek keselamatan, sosial dan kos perlu diambil kira. Masalah pembinaan struktur kawalan hakisan dan banjir tidak terancang dan efektif terutamanya di sungai boleh menyebabkan kerugian dalam bentuk harta benda seperti keruntuhan rumah di tepi sungai dan boleh merenggut nyawa penduduk setempat. Dalam pada itu, pembangunan tanpa kawalan banjir akibat faktor semula jadi dan aktiviti-aktiviti pengorekan pasir di sungai juga merupakan salah satu punca berlakunya hakisan tanah dan pemilipan di muara sungai. Di sini kita boleh memperlihatkan pemandangan di Taman Perairan Sungai Pegalan yang selalunya berlakunya banjir.